Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan ketiga yang terdiri daripada 3 orang. Saya Sarah Asmi binti Asmi dan yang bertudung hitam. Saya Nurul Ain binti Muhammad Azmi. Dan saya Nur Adrina Farahi binti Muhammad Azan. Okay, kami akan membentangkan tugasan kita kami yang menceritakan untuk menjelaskan 4 perkara berkaitan inovasi yang kami hasilkan yang bertajuk Mabufai. Okay, pertama sekali, sebelum kami menghuraikan tentang inovasi kami, eloklah saya berkata dulu bahawa sesi pembentangan kita meminta menerangkan, membentangkan 4 ujian. Yang pertama, maklumat tentang tajuk projek inovasi kita, bagaimana untuk gunakan projek tersebut. Kemudian yang kedua, kelebihan produk inovasi kita yang telah kami hasilkan. Yang ketiga, pengumpulan dan keboleh pasaran. Dan seterusnya, maklumat hak kita produk tersebut. Maka hanya 4 sahaja kami membentangkan produk inovasi. Yang pertama, maklumat tentang tajuk inovasi digital dan bagaimana untuk gunakan produk tersebut. Okay, kita tengok slide ini. Maklumat tentang projek inovasi digital kami adalah bertajuk Mabufai. Mabufai merupakan akronim kepada Mari Belajar Pantun. Okey. Untuk membangunkan Mabufai ini, kami menggunakan beberapa aplikasi teknologi media ataupun TMK, iaitu terdiri daripada 3 artifak. Saya Flipbook, yang kedua Nurul Ain menggunakan Google Form dan Animaker. Animaker. Kemudian Nur Adrina menghasilkan Padlet. Okey. Maklumat tentang projek inovasi lagi, kami teruskan kepada objektif. Yang pertama, bila bercakap mengenai Mari Belajar Pantun, kita boleh pecahkan kepada sama ada belajar tentang pembayang, tentang perangkat pantun, meluas. Tapi kami hanya memfokuskan cara untuk mencipta maksud pantun. Okey. Objektif yang pertama, menekankan kaedah penciptaan maksud pantun berdasarkan rima akhir pembayang. Kemudian kami penghasilan inovasi Mabufai ini juga adalah untuk mematuhi jumlah perkataan dan suku kata yang perlu dipatuhi dalam baris maksud pantun. Jadi inovasi kami bukan menekankan kepada cara nak cipta maksud pantun tu, tapi berapa perkataan ataupun suku kata yang perlu ada dalam baris maksud pantun tersebut. Yang ketiga, menarik minat murid mempelajari pantun melalui elemen TMK. Sebelum ni kalau dekat kelas, Cikgu Bahayu guna kaedah tradisional, hanya sekadar menerangkan, meminta murid menyanyi semula. Tapi melalui inovasi Mabufai ni, murid mempelajari pantun dengan cara menggunakan teknologi TMK. Jadi dekat situ kita tengok ada sedikit kelainan dari kaedah pengajaran pantun. Kita harapkan inovasi ini sedikit sebanyak dapat menarik minat murid. Kerana kita tahu murid hari ini sudah tidak asing lagi dengan TMK. Okay. Mabufai juga merupakan sebuah inovasi digital yang berkaitan dengan fungsi tradisional pantun dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Inovasi ini bertujuan untuk membantu murid yang lemah dalam membina maksud pantun. Kalau kita tengok, kami punya Mabufai memfokuskan kepada murid tahun 5. Dari segi peringkat mikro, kami fokuskan kepada murid tahun 5. Khususnya murid yang sangat lemah dalam memahami perkataan bahasa Melayu.
apatah lagi dalam mencipta maksud pantun. Okey. Ini demikian kerana berdasarkan kajian dari pengajar masyarakat bermanaf. Okey, sebelum mencipta inovasi ini juga, kami telah menganalisis ataupun melihat dapatan kajian berkaitan dengan pantun ni melalui kajian yang dihasilkan oleh alumni Institut Pendidikan Guru Kampung Bahasa Melayu ataupun senior kami sendiri yang diberi nama Gabi Nadia Nazira Bermanaf 2014 berkaitan pantun. Dia mengatakan bahawa terdapat beberapa orang murid yang mengalami kesukaran untuk mencipta maksud pantun empat kerat sepanjang menjalankan sesi pembelajaran dan pembelajaran. Dalam kajian Nazira ni, kami dapat inspirasi untuk inovasi ini apabila melihat kajian yang dihasilkan oleh Gabi Nadia ini. Menurutnya, murid-murid ni kurang berminat untuk mempelajari pantun, tetapi dari segi lafaz ataupun bacaan pantun tu murid boleh baca dengan baik. Cuma untuk memahami cara nak pantun tu murid tidak berminat untuk mendalami bidang ni. Okay, jadi kata nombor 4 yang terdiri daripada artifak 1 yang nama makna. Artifak 2 PL mencipta maksud pantun. PL merupakan video, L merupakan latihan. Kemudian yang ketiga ini inovasi di depan ini dia ataupun sepanjang kita kami untuk buat. Saudari Anis, Ya. Sarah, Buat dalam bentuk. line tak clear. Ain sambung ya. Sarah, line tak clear, ain sambung ya. Okey, seterusnya Nur Ani. Okey, baiklah. Dalam inovasi Mabepan ini, terima kasih Sarah Anis. Dalam inovasi Mabepan ini terdapat 3 artifak yang utama, iaitu yang pertama, e-makna. E-makna ini merupakan sebuah kamus digital yang berbentuk flipbook yang boleh diakses oleh murid untuk merujuk maksud perkataan sebelum memahami makna pantun dan dapat juga menggunakan perkataan ini untuk mencipta maksud pantun. Bagi artifak 2 pula, iaitu VL mencipta pantun, merupakan gabungan antara video dan latihan, yakni V untuk video dan L untuk latihan, bagi membolehkan murid membina baris maksud pantun berpandukan e-makna, gambar dan perkataan yang diberikan. Seterusnya, artifak 3 merupakan Padlet pantun, iaitu di sini dihimpunkan keempat-empat rangkap pantun yang digunakan sebagai panduan atau rujukan untuk murid memeriksa jawapan mereka dalam pembinaan pantun tersebut. Saudari Sarah Anis, boleh terangkan artifak e-makna? Okey, sekarang kami membahagikan kepada 3 dan masing-masing boleh terangkan artifak masing-masing. Untuk artifak 1, e-makna telah dihasilkan melalui flipbook. Okay, jika kita lihat slide, e-makna merupakan kamus digital berbentuk flipbook yang boleh diakses oleh murid untuk merujuk maksud perkataan sebelum memahami makna pantun dan dapat mencipta maksud pantun. Okay, kita sedia maklum bahawa penghasilan inovasi Mabepan ni kita khususkan kepada murid yang lemah. Okay, jadi kami mengambil inisiatif ini sebab inovasi pun dihasilkan berdasarkan perkaitan dengan kursus kami yang lain seperti asas penyelidikan dalam pendidikan dan perkamusan, peristilahan dan penterjemahan. Okey, dari segi 3 ni kami ambil aspek terjemahan dan terapkan dalam e-makna. Okey, e-makna ni sesuai lah jika kita lihat untuk murid yang lemah.
kami telah mengambil senarai pantun ni daripada buku teks tahun 5. Jadi setiap rangkap pantun kami analisis dulu perkataan-perkataan yang dirasakan sukar untuk murid faham. Kemudian kami menganalisis setiap perkataan tersebut berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, iaitu edisi terkini, dan kami masukkan ke dalam imakna. Imakna bukan sahaja memberi terjemahan kepada setiap perkataan, tetapi terdapat pautan-pautan yang boleh digunakan oleh murid untuk menambahkan lagi pemahaman mereka berkaitan setiap perkataan. Contoh, unsur didik hibur juga turut diterapkan. Contohnya pada muka surat pertama, boleh dilihat pada Google Site ataupun murid boleh akses QR code ataupun link untuk masuk ke Flipbook. Okey, pada muka surat pertama Flipbook, kami telah meletakkan satu video pantun, satu video yang sangat ringkas tentang bacaan pantun. Jadi dari situ memberikan sedikit hiburan untuk murid-murid. Sebelum memulakan pantun, kita dengar dulu video pantun. Okay, kita sedia maklum, murid sangat gemar dengan video. Jadi bila murid dengar pantun, kemudian teruskan kepada aktiviti pertama. Mereka akan buka makna dan memahami setiap perkataan. Contoh perkataan pertama yang saya ingat, pohon bidara. Sebab dalam rangkap pantun tu ada tema kekeluargaan, ada perkataan bidara. Jadi dekat situ murid boleh faham maksud bidara. Kemudian dekat bidara juga ada disertakan dengan pautan. Apabila murid tekan, akan membawa mereka secara terus kepada satu pautan yang menceritakan tentang khasiat bidara itu. Jadi dari sini kita boleh lihat murid bukan sekadar faham perkataan bidara, tetapi murid juga boleh menambahkan pengetahuan mereka tentang bidara tersebut. Kemudian setiap muka surat pada imakna tu pada bahagian bawah kami sertakan dengan Google Translator untuk peringkat beza untuk penutur bukan penutur jati bahasa Melayu. Mereka boleh klik pada pautan tu dan terus mengakses Google Translate. Jadi sangat memudahkan. Kita boleh lihat imakna bukan sekadar memberi terjemahan perkataan, tetapi ilmu tambahan yang lain. Dan sumber ilmu tambahan tu kami dapatkan bukanlah sewenang-wenangnya daripada Wikipedia yang boleh diubah, daripada Blogspot. Sebaliknya kami sediakan pautan-pautan tambahan tu daripada sumber yang diyakini. Contohnya perkataan menjulang. Perkataan kedua dalam imakna menjulang, kami telah menyediakan satu pautan yang ditulis oleh ataupun yang dihasilkan sendiri oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi tidak heranlah kita maklum bahawa peranan DBT memang berkaitan dengan bahasa. Jadi apabila murid mengakses perkataan menjulang, bukan sekadar boleh faham menjulang kat situ, tapi bila ditekan kat pautan menjulang tu, terus pergi ke satu link yang lain tentang yang ditulis oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang menceritakan perbezaan antara perkataan menjulang, menjunjung dan lain satu tidak satu. Kemudian selesai imakna, murid akan sambung proses pembelajaran sistem maksud pantun kepada artifak kedua yang disebut oleh guru. Okey, seterusnya artifak kedua iaitu VL mencipta maksud pantun. VL mencipta maksud pantun ini dibina untuk menggabungkan antara video bagi tutorial untuk membuat latihan. Dalam latihan tersebut, murid perlu membina maksud pantun berpandukan imakna, gambar dan perkataan yang diberikan. Dalam video tersebut, murid dapat dibimbing untuk mencipta maksud pantun dengan lebih jelas dan lebih mudah. Artifak ini dihasilkan dengan menggunakan dua aplikasi iaitu Animaker dan Google Form untuk ruangan pelaksanaan latihan. Aplikasi Animaker dipilih untuk menghasilkan video kerana mempunyai latar belakang animasi yang menarik dan sesuai untuk tetapan murid.
Dan video tersebut ada macam kartun yang sangat menarik lah untuk tetapan murid-murid. Jadi murid-murid tu tak terbeban untuk berfikir tentang fakta sahaja, sebaliknya ada unsur dihibur juga. Aplikasi tersebut juga mudah untuk dikendalikan bagi meletakkan maklumat berkaitan cara video mencipta maksud pantun. Malah video dihasilkan juga murid dapat melihat dan belajar secara sendiri bagi melengkapkan latihan yang diberi. Aplikasi Google Form dipilih kerana murid boleh membuat latihan bagi menunjukkan kefahaman masing-masing. Dan dalam aplikasi Google Form ini juga saya sertakan sekali pautan di YouTube video tersebut. Murid boleh menekan dan merujuk setiap kali mereka menjawab soalan. Guru juga dapat membuat semakan dengan mudah jawapan yang diberikan oleh murid. Jadi artifak ini dibina supaya murid tu mendapat guideline, iaitu mendapat bimbingan secara terus berpandukan makna, iaitu terjemahan perkataan, gambar disertakan dalam pantun dan juga perkataan. Kami sediakan perkataan mengikut bilangan tertentu dan murid hanya perlu menyusun sehingga terhasilnya makna pantun yang betul dan tepat seperti yang diminta dalam jawapan. Seterusnya, jadi dengan menggunakan artifak ini, murid dapat mencipta maksud pantun dengan lebih mudah dan berkesan dalam pengajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah lah, sebab kami mensasarkan penggunaan inovasi ini kepada murid sekolah rendah sebenarnya. Tapi kami juga menerajui inovasi ini ke peringkat yang lebih tinggi seperti global untuk yang akan dijelaskan dengan lebih lanjut di sasaran nanti. Seterusnya artifak 3. Artifak 3 ni ialah Padlet pantun. Ia merupakan platform atas talian iaitu Padlet dipilih untuk menghimpunkan 4 rangkap pantun yang bertemakan kekeluargaan sebagai panduan atau rujukan murid-murid dalam memeriksa jawapan mereka dalam membina maksud pantun. Maksudnya, dekat platform tu, dekat Padlet tu, saya telah menghimpunkan semua pantun yang betul berdasarkan yang terdapat dalam buku tu lah. Maksudnya kalau murid cipta pantun tu, dia akan tengok balik dekat Padlet tu betul ke, salah ke, macam saling berkaitan ke ataupun tak ke, macam tu. Dia akan merujuk balik makna yang betul, maksud pantun yang betul. Dalam Padlet pantun ni juga terdapat rakaman suara yang disertakan bagi panduan murid dalam melafazkan pantun dengan betul. Dekat dalam Padlet ni, dia terdiri daripada gambar, boleh kita muat naik, lepas tu rakaman kita boleh buat naik. Jadi bila murid dah tengok dia punya jawapan tu betul ke tidak, jadi dia boleh masukkan dia punya bila dia murid akan dinilai dari segi penulisan. Betul. Maksudnya bila dia dengar rakaman suara tu, itu merupakan panduan untuk mereka melafazkan pantun balik. Sebab rakaman suara tu ada ajar macam mana nak baca pantun dengan betul, cara untuk melafazkan pantun dengan betul. Jadi melalui rakaman tu, murid akan merakamkan suara mereka untuk dimuat naik ke dalam Padlet pantun. Seterusnya melalui Padlet pantun juga, murid akan memuat naik gambar penulisan pantun mereka untuk dinilai dan disimpan sebagai penilaian oleh guru. Maknanya murid akan tulis pantun mereka pada kertas, kemudian dimuat naik ke dalam Padlet untuk dinilai oleh guru. Padlet pantun turut menyertakan penilaian bagi persembahan melafazkan pantun dan penilaian bagi penulisan murid dalam menulis pantun. Maksudnya guru boleh merujuk borang penilaian tu untuk memberi markah kepada murid. Macam tu.
Pilihan pantun sesuai untuk guru mengaplikasikan dalam sesi pengajaran dan pelajaran bahasa Melayu di sekolah sebab sangat mudah untuk digunakan dalam sesi pengajaran. Maknanya murid lebih kepada pembelajaran kendiri sebab semua dah tersedia, cuma murid perlu ikut je langkah demi langkah. Okey, seterusnya. Okey. Baiklah, untuk sasaran, kami menyasarkan inovasi ini kepada 3 peringkat utama iaitu di sekolah, untuk masyarakat dan juga kegunaan global. Di sekolah, kami memfokuskan inovasi ini untuk kegunaan murid pemulihan dan murid vernacular di sekolah mereka yang tidak mahir mencipta maksud pantun. Seterusnya, dalam masyarakat pula kami mensasarkan kepada ibu bapa untuk menggunakan inovasi ini bagi meningkatkan pembelajaran kendiri anak mereka di rumah. Pada tahap global pula, kami menggunakan inovasi ini untuk membantu pelajar asing yang bukan penutur jati untuk mencipta maksud pantun secara berpandu dengan menggunakan bahan-bahan dalam artifak kami. Dan kami juga menggunakan tema quality education berdasarkan kepada sustainable goal, sustainable development goal yang diwawarkan untuk kami menyasarkan kepada peringkat global. Menerusi inovasi ini, artifak yang digunakan tu dapat diberi manfaat kepada seluruh penggunanya agar peringkat keseluruhan lah. Secara peringkat keseluruhan dan dunia untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran secara kendiri di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Ya. Seterusnya, ni merupakan QR code. Maknanya pengguna boleh scan je, boleh imbas dekat QR code bagi artifak masing-masing. Okey, seterusnya. Okey, kat sini artifak 1 dibina oleh Sarah Anis Iliani. Pengguna boleh mengimbas QR code yang diberikan untuk ke laman e-makna. Artifak yang kedua dihasilkan oleh saya, Nurul Ain. Pengguna juga dapat mengimbas dan terus ke artifak saya. Untuk artifak yang ketiga, Nur Adina menciptanya untuk memudahkan murid ke laman Padlet untuk interaksi secara lebih mendalam. Okay, berikut merupakan kelebihan artifak kami, inovasi kami. Antaranya ialah meningkatkan penguasaan murid untuk menyusun dan mencipta maksud pantun. Kemudian mempertingkatkan perbendaharaan murid bagi memperkukuh kemahiran berbahasa mereka. Membolehkan murid mengesan maksud menyusun, menyenaraikan idea, mesej dan pengajaran yang terdapat dalam pantun 4 kerat. Seterusnya bertepatan dengan pedagogi masa yang menuntut strategi pembelajaran yang sesuai dalam PDP untuk meningkatkan kebersanan pembelajaran. Menanam penghayatan murid pada keindahan bahasa Melayu melalui pantun. Seterusnya, murid dapat belajar secara kendiri dengan mengakses pembelajaran secara atas talian. Okey, dalam inovasi ini, murid dapat meningkatkan penguasaan mereka untuk mencipta maksud pantun dengan betul dan tepat. Mereka juga dapat menambah pemberian kata melalui penggunaan e-makna iaitu terjemahan perkataan dalam bahasa Melayu. Murid juga dapat belajar secara akses kendiri dengan belajar secara atas talian yakni secara maya tanpa bantuan guru. Dan penghayatan tentang keindahan pantun juga diterapkan dalam pembelajaran murid secara langsung dan juga tidak langsung. Jadi kalau murid yang menggunakan artifak ni, Okey, Saudari Anis. Silakan Sarah. Okey. Ya, untuk tambahan, apa yang saya boleh nyatakan berdasarkan kelebihan produk inovasi kami ini juga, kami menerapkan gambar dalam e-makna bermula dari artifak 1 sehinggalah artifak ketiga.
kita, kami nak mengambil kira unsur elemen ataupun unsur yang dapat menarik murid sekolah rendah. Ilustrasi dan gambar. Jika kita lihat dalam subjek sastra pun bila kami belajar tentang buku, salah satu elemen yang ditetapkan untuk menghasilkan satu menerapkan unsur ilustrasi. Jadi ilmu tu kami terapkan dalam inovasi kami. Walaupun makna tu kadang kita faham terjemahan perkataan, tapi kami tidak lupa ataupun tidak aspek yang boleh menarik kami. Contoh intinya tu perkataan pembidara, kami letakkan gambar pembidara. Berkaitan juga dengan maksud pantun. Dalam tu ada video yang sangat banyak dengan unsur pantun atau gambar-gambar yang boleh menarik minat murid. Dan pada Padlet pantun juga, jika dilihat keseluruhannya gambar-gambar adalah secara terus daripada buku teks tahun 5. Kami tidak menggunakan gambar yang mungkin dikatakan dekat internet pun ada gambar yang membawa maksud sama. Maksudnya pantun tu menghasilkan maksud. Jadi daripada maksud pantun tu kami mengambil gambar yang memang terdapat dalam buku teks murid tahun 5 yang digunakan pada masa ini. Jadi sangat kami yakinlah inovasi ataupun produk kami ni mampu menarik minat murid kerana mengikut kriteria yang dirasakan mampulah menarik minat murid. Okey, kalau menanam penghayatan murid terhadap keindahan tu, satu lagi, murid ni dia kurang dalam pantun. Mereka memang tidak berminat dalam mempelajari pantun sebab satu, nak cipta pantun tu susah. Sedangkan kita yang pelajar pun susah untuk mencipta maksud pantun tu, untuk mencipta pantun sendiri. Jadi dengan menggunakan artifak kami, insya-Allah mereka boleh menciptakan pantun tu, maksud pantun tu dengan mudah. Sebab kami telah menyusun satu langkah demi langkah untuk mereka menyusun maksud pantun tu dengan secara berpandu. Maknanya mereka akan lagi mudahlah untuk mencipta dan secara tak langsung boleh meningkatkan keinginan murid untuk belajar pantun. Okey, berikut merupakan capaian bagi inovasi kami. Kami asaskannya di Google Classroom, Pinterest dan Google Site. Maknanya kalau pengguna nak mencapai inovasi kami, mereka boleh ke Google Classroom dengan menggunakan kelas kod yang tertera kat bawah tu. Kemudian kalau nak pergi ke Pinterest pun boleh, cuma klik je dekat pautan yang disediakan. Dan seterusnya Google Site, begitu juga klik je pada pautan yang dah disediakan. Jadi saya nak tambah sesuatu kat sini. Di Pinterest tu kami meletakkan QR code ke Google Site. Jadi menggunakan laman Pinterest, kami menyebarluaskan produk kami bukan sahaja di peringkat Malaysia tapi juga ke peringkat global, iaitu masyarakat luar dapat mengakses inovasi kami dengan lebih mudah lah dengan menggunakan Pinterest. Untuk Google Classroom pula, kami meningkatkan interaksi antara guru dan murid dengan lebih mudah lah menggunakan Classroom. Maknanya interaksi dua hala. Di Google Site pula kami meletakkan pendokumentasian ketiga-tiga artifak kami. Apabila anda ke laman Google Site, anda dapat mengakses secara terus manual pengguna dan penerangan mengenai artifak kami. Ini merupakan rujukan kami dalam menyediakan. Belum rujukan. Sarah? Okey, boleh
dalam soalan itu meminta kita untuk menceritakan tentang maklumat hak cipta produk tersebut. Kami tidak nyatakan kat sini kerana kamu berkata ni kami tidaklah serius macam memang terus mendaftar ke MyInfo. Tapi untuk memenuhi dalam tugasan satu aspek ni kami ada menyatakan bukti hak cipta. Dari segi maklumkan kami nyatakan 3. Kerana ni yang dikatakan memang secara fizikal lah, kita nampak memang boleh. InsyaAllah inovasi terus yang pada peringkat itu kami akan benar-benarlah melaporkan pada info. Untuk tugas ini kami hanya sekadar sekadar untuk memenuhi keperluan khusus lah. Ya. Okey, seterusnya ini rujukan kami. Kami merujuk jurnal Kevin Nadia untuk iaitu meningkatkan kemahiran mencipta maksud pantun pangkarat dengan menggunakan teknik jadual warna bergambar jawabar yang diperoleh daripada ABJ ini, ABJ Kampus Bahasa Melayu. Seterusnya, rujukan kami yang utama juga merupakan Google Site yang kami bina berdasarkan inovasi Maba PAN. Jadi sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih.